الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Malam ini minggu yang ketiga, Rabu minggu yang ketiga kita berkuliah di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi daripada hadis ataupun kisah sahabat yang kita baca di masjid ini boleh menjadi panduan dan pedoman kepada saya dan tuan-tuan yang mendengar dan menghayati cerita daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واري الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بالتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعل في الصبي وهنكه به وسماه عبد الله. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas khadam Nabi. Dia kata, kana ibnu li Abi Talhah, adalah anak Abu Talhah. Siapa Abu Talhah ni? Abu Talhah ni bapa tiri dia. Dia anak kepada Malik. Bapa dia nama Malik, Anas bin Malik. Yang Abu Talhah ni suami baru mak dia. Mak dia siapa? Ummu Sulaim. Mak dia Ummu Sulaim. Jadi mak dia dahulu berkahwin dengan Malik. Malik ni bapa Anas ni lah. Sebab itu kita kata radhiyallahu anhu. Kita tak kata anhuma, kerana ayah dia tidak Islam. Malik itu tak masuk Islam. Yang masuk Islam ialah mak dia Ummu Sulaim. Mak dia Ummu Sulaim.
Tuan-tuan bisa dengar kan? Ummu Sulaim radhiyallahu an. Ummu Sulaim bintu Milhan. Ada yang kata nama dia Rumaisa. Ummu Sulaim tu dia punya kunyah dia. Ada yang kata nama dia yang sebenar Rumaisa. Ada yang kata Rumaitha. Ada 3-4 nama. Ada yang kata Al-Rumaisa. Rumaitha, Rumaisa, Rumaisa. Tapi dia lebih terkenal dengan kunyah dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Dia ni mak kepada Anas. Dan dia ini orang Ansar. Orang Madinah. Jadi bila Nabi SAW sampai, dia telah serahkan siapa? Dia telah serahkan Anas untuk duduk dengan Nabi. Sebab itu Anas membesar di dalam asuhan dan jagaan Nabi. Kata Anas, aku telah duduk membesar dengan Nabi SAW lebih kurang 10 tahun. Dia duduk dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Dia membesar di dalam jagaan Nabi SAW. Dan dia merupakan pembantu Nabi lah, khadam. Pasal itu bila sebut Anas ni, dia akan sebut khadam Nabi. Mak dia hantar duduk dengan Nabi SAW. Dia kata ayah tiri dia, Abu Talhah ni, ada anak. Ada anak. Maksudnya adik dia. Adik dia. Satu mak lain pak. Dia Anas bin Malik. Yang kawan tu bin Abu Talhah. Bin Abu Talhah. Kalau kita tengok ada tak dia sebut nama Abu Talhah ni? Ada dia cerita Abu Talhah. Huwa Zaid bin Sahal. Abu Talhah ni nama Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal. Tapi dia juga dikenali dengan kunyah dia Abu Talhah. Okey? Dan tuan-tuan juga pernah dengar bagaimana Ummu Sulaim ni berpisah dengan Malik, ayah Anas, kerana apa? Anas bin Malik ni, ayah dia tidak mahu menerima Islam. Malik yang jadi bapa Anas ni, dia tak mahu masuk Islam. Dia tak mahu masuk Islam. Ummu Sulaim ni, Rumaisa ni, dia masuk Islam. Dia bawa Anas, tapi Malik tak mahu. Akhirnya Malik terbunuh, mati. Dia berpisah tu kerana Malik itu tak nak, enggan menentang Nabi SAW, bapa si Anas ni. Dia kahwin pula dengan Abu Talhah, Zaid ni, kan? Cerita dia kahwin tu pun menarik. Bagaimana boleh berkahwinnya Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni, dia kata setelah Malik ni mati, dan kebanyakan wanita-wanita yang meninggal dunia, suami mereka ni, memang inilah apa juga yang menjadi semangat atau yang menjadi pegangan kepada wanita yang kematian suami. Lepas Malik mati dibunuh. Ada kes lah, Malik mati dibunuh. Ummu Sulaim telah berjanji bahawa dia tidak akan berkahwin. Dia akan menumpukan sepenuh perhatian untuk menjaga dan mendidik Anas. Dia akan menumpahkan kasih sayang dia, perhatian dia kepada Anas. Dan dia hanya akan kahwin sekiranya Anas membenarkan, atau Anas suruh dia kahwin, dia akan kahwin. Ini pengorbanan sikap yang ditunjukkan oleh Ummu Sulaim. Dia kata dia tak nak kahwin lah.
Dia tak nak kahwin. Tuan-tuan hadirin mukminin, tapi wallahu taala a'lam, jodoh ke hadapan, dia telah diminati atau dia telah ditawarkan untuk berkahwin dengan Abu Talhah ni yang kita duk baca cerita dia ni. Abu Talhah ni telah berkenan dekat dia. Dalam sebahagian sejarah cerita riwayat menyebut bahawa Ummu Sulaim ni orang yang segak, cantik. Ummu Sulaim ni orang yang cantik. Jadi Abu Talhah telah tawar untuk kahwin dengan dia. Pendekkan cerita, telah tawar untuk kahwin dengan Ummu Sulaim. Dia berkenan, dia nak kahwin. Tapi Ummu Sulaim, dia sebut kepada Abu Talhah, dia kata, engkau lelaki yang memang orang maulah buat suami. Kan? Bukan lekeh lah. Masalahnya apa? Dia musyrik. Dia tak masuk Islam lagi. Dan mana boleh kahwin orang bukan Islam dengan orang Islam? Jadi Ummu Sulaim kata, kalau kau betul-betul nak kahwin dengan aku, masuk Islam. Islam itu menjadi mahar yang aku minta. Oleh kerana Abu Talhah ni memang angau, memang dia berkenan, memang dia minat kan. Macam sebahagian kita, bila dia minat tuan-tuan, jangan kata apa dah. Dan dia minat tu, jangan kata apa, lautan api sanggup ku redah kan, masa tengah hangat. Masa tengah duk panas bercinta ni kan. Masa tu tuan-tuan tengok sebahagian anak-anak kita bila dia bercinta, dia jadi macam orang yang tenggelam punca. Abu Talhah ni dia tak fikir panjang lah. Dia telah pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian riwayat kata Ummu Sulaim ni dia pun tak nak kahwin. Tapi Nabi runding dengan dia. Nabi kata, kau kahwinlah dengan Abu Talhah, sebab dia orang besar, dia orang ada pengaruh. Kalau kau kahwin dengan dia, Islam akan mendapat manfaat. Jadi Ummu Sulaim ni, dia hidup dia memang taat pada Nabi, dan dia memang nak berkorban untuk agama. Tak apa, dia kata dia okeylah. Sebab itu dia bagi syarat tadi. Mahar ni kita tak boleh lah kan. Mahar ni. Cuma tuan-tuan, saya nak sentuh sikit lah. Ummu Sulaim dia kata dekat Abu Talhah, kalau kau nak kahwin dengan aku, maharnya. Sebab itu bila tuan-tuan baca sejarah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, orang akan sebut semahal-mahal mahar. Tidak ada mahar yang lebih agung, lebih besar daripada mahar perkahwinan Ummu Sulaim, iaitu Islam Abu Talhah. Dia masuk Islam kerana nak menikah. Boleh Ummu Sulaim tu dapat dakwah Abu Talhah tu kerana dia nak kahwin. Ini besar jati diri orang Islam. Kena hang nak kahwin, hang masuk Islam. Bukan kita celapak pergi keluar ikut dia. Sebahagian kita dia dah kalut, dia nak menikah dengan Mak Saleh tu. Bagus kita kahwin dengan orang yang berbeza bangsa, berbeza agama ni, kerana kita boleh menjadikan itu sebagai salah satu sebab. Nabi kahwin dengan siapa? Antara yang tuan-tuan tahu, di atas faktor politik ataupun di atas political mileage, ada keuntungan politik. Nabi telah kahwin dengan Safiyah bin Huyai al-Akhta. Safiyah ni dia adalah Yahudi Khaybar.
Nabi, tuan-tuan, Nabi, salah seorang isteri Nabi beragama Yahudi. Salah seorang isteri Nabi Yahudi. Dia masuk Islam lah lepas dia kahwin dengan Nabi. Sebab apa Nabi kahwin dengan dia? Cuba baca. Sebab itu bila orang di madu-madu sama bini-bini Nabi yang lain lah, ummahatul mu'minin ni, mereka berselisih dengan Safiyah, mereka akan gunakan buah Yahudi tu. Yahudi ni, depa geram sama-sama depa kan. Depa marah, depa tenyeh dia Yahudi. Nabi kata jawab. Nabi suruh jawab. Nabi kata kalau orang kata macam tu kau jawab. Ayah engkau seorang nabi, anak seorang nabi, datuk engkau seorang nabi. Pasal tuan-tuan tahu kan, nabi-nabi ni banyak dari Bani Israel. Nabi suruh jawab lah kan. Tak apa. Tapi saya nak ceritanya, ulama kata Nabi kahwin dengan Safiyah kerana dia anak pemimpin. Dia anak orang besar, bangsawan, ketua kepada orang Yahudi. Bila Nabi kahwin tu, Nabi telah bagi satu macam isyarat lah, yang geng-geng yang lain boleh terima lah kan. Perkahwinan Nabi dengan Safiyah. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok, pendakwah ni dia kahwin dengan anak orang besar. Jadi bila dia kahwin dengan anak orang besar, apa jadi? Kan, macam pendakwah mari kahwin dengan anak raja, kahwin dengan anak sultan, kahwin apa semua di sejarah kan. Lepas tu mudah dia bawa dakwah. Lepas tu dia dapat Islamkan sultan, raja, rakyat pun ikut sultan. Kesan daripada perkahwinan tu. Nampak? Mungkin kadang-kadang dia kahwin tu di atas sebab dakwah. Baik. Sambung balik tajuk kita. Jadi Abu Talhah ni dia pergi jumpa Nabi. Masa dia pergi tu, Nabi kata dekat sahabat, tengok Abu Talhah ni dia nak masuk Islam. Nampak di mata dia nak masuk Islam. Dia telah offer untuk masuk Islam lah. Dia tawarkan dia masuk Islam, dia kahwin dengan Ummu Sulaim. Mahar tak boleh lah buat cara macam tu. Di kalangan ulama kata cerita ni sebelum turunnya ayat-ayat berkaitan mahar. Ataupun kita boleh faham macam ni ya. Mahar, mas kahwin ni hak orang perempuan. Dalam bahasa yang mudahnya, anak dara punya kuasa lah. Mahar ni, tuan-tuan kena beza mahar dengan belanja. Belanja adat, yang tu siapa-siapa boleh tentukan. Tapi mahar ni duit siapa? Mahar ni barang duit anak dara, dia yang tentukan. Jadi kalaulah kata contoh, si bapak tanya anak dara tu, anak dia yang nak kahwin, hang nak minta berapa Bedah? Bedah kata, man yang nak masuk minta ni bukannya ada apa pun. Dia kenal lah marka dia kan, location pun dia yang send. Nak main Minang. Saya ingat bapak, saya tak mau minta apalah. Kalau man nak bawa ikut dia lah. Tapi saya tak mau minta mahar, saya tak mau minta. Hak dia, bila dia tak mau minta, tuan-tuan, apabila seseorang itu menggugurkan hak dia, kita tak boleh kata apa? Sebagai contoh, apa dia hak yang kita boleh tolak? Satu, hak seorang isteri menerima nafkah. Dia berhak. Suami berdosa. Bukan dosa kecil tau, dosa besar. Nabi kata kafa bil mar'i ithman an yudayya' man yaqut atau kama qala. Nabi kata seseorang suami itu dianggap berdosa apabila dia mengabaikan anak bini dia. Kafa bil mar'i ithman. Dosa besar mengabaikan nafkah. Tak bagi makan, tak bagi pakaian, tak bagi kesihatan pun semua. Dia wajib. Lainlah kalau bini dia reject.
Bini dia kata tak apalah abang. Duk tengok abang pun sesak semacam ya. Kan? Nak beli beras pun 3-4 kali buka beg duit. Tak apalah cik belilah. Dia yang reject. Dia tengok laki dia susah. Kalau dia yang gugurkan, laki tak boleh jatuh hukum. Laki tak boleh pandai-pandai. Laki tak boleh kata macam ni. Hang dah kerja, hang dah gaji, hang beli Kediri ya. Tak boleh. Tak boleh pasal nafkah tetap atas suami. Kalau dia nak suruh bini dia bayar, dia kena pakai kain batik. Kalau bini dia bayar api ayak, bini dia beli pamper, bini dia beli minyak lah botol 49. Kalau lah bini dia beli ikan, abang pi pakai kain batik, abang pi dapur bersiang ikan. Agama. Melainkan masa awal-awal menikah, mereka dah buat MOU. MOU tak MOU? Agreement. Ni abang, lepas kita menikah ni, cik ingat cik nak kerja lah. Bini dia nak kerja. Hang nak kerja ke? Yalah, saya nak kerja lah. Kan? Nak kerja. Hang nak kerja, baik tak apa. Tapi kalau hang kerja boleh tak macam ni? Oleh kerana hang kerja, tentulah hang tak boleh nak urus rumah tangga apa semua, tak boleh layan. Aku bagi hang kerja, izin hang kerja. Tapi nafkah hang jangan minta, no? Macam mana? Bincang sebelum menikah. Dia tahu okey abang. Abang tak payah bagi nafkah, saya gugurkan hak saya. Yang penting abang bagi saya kerja. Pasal kalau saya kerja sebulan 3,000, bos ni kalau saya tak kerja abang boleh bagi 300. Lebih baik saya kerja. Nak ambil 300 ke 3,000? Baik tuan-tuan, tak apa. Itu understanding. Tapi kalau tak ada understanding tu, tak ada persetujuan tu, isteri tak pernah tolak, tak pernah gugurkan hak dia nak terima nafkah. Ni ramai sangat duk tanya ni. Kita jawab sekali ni, dengarlah bagi elok-elok dan janganlah duk tanya orang. Kalau dia tak pernah reject, dia tak pernah gugurkan, dia berhak untuk terima. Dia berhak untuk terima. Apa dia nafkah tu? Nafkah tu apa? Makan, minum. Lagi tempat tinggal, rumah lah, ataupun tak kira lah bawah kolong ke, seperti apa? Kasim dan Sabariah. Dah dia mampu kolong, duduklah bawah kolong. Dah hang galak sangat nak menikah dengan Kasim. Bila hang menikah dengan Dr. Ismadi, duduk di rumah banglo di tepi pantai. Kolong-kolong lah kan. Dah cinta. Artinya apa? Dia sediakan rumah lah, tempat tinggal. Tak kira lah sewa ke, rumah pesaka ke apa ke, ada tempat nak berlindung. Selesai. Dia bagi makan minum, dia bagi tempat tinggal, ada kain baju. Duduk pakai apa, guni baju, cerita lain lah. Kan? Ada kain baju. Tak kira lah kain besar pada baju ke, baju besar pada kain janji, ada kain baju. Sakit demam, ada ubat nak makan. Lah bukan payah kerajaan tanggung. Artinya selesailah. Makan, minum, pakaian. Lain daripada tu, bawa pergi berjalan, bawa makan. Macam saya duk kata, lain daripada itu ihsan. Dia kata laki saya menikah dengan dia 35 tahun, dia tak pernah bawa saya pergi berjalan mana pun. Habis jauh nak titi cai. Habis jauh nak titi cai. Berdosakah laki dia? Doa. Sebab apa? Kita tanya, hang di rumah boleh makan tak? Boleh. Ada baju tak? Ada. Ada rumah? Ada. Cukup lah. Bawa pergi berjalan melancong tu termasuk dalam ihsan. Maksudnya budi bicara. Nak bawa pun tak apa, tak bawa pun tak apa. Pasal apa awal-awal hang tak cari hak yang ihsan banyak. Ambil cari duk tak ada ihsan. Pasal apa? Kan? Ada. Saya biasa bawa satu suami isteri, tu pun pasal nak pergi umrah. Kata makcik tak pernah pergi mana? Tak pernah pergi mana. Tak ni baru nak naik, ni baru tengok apa lift. Laki tak mahu bawa pergi mana? Tak pernah bawa pergi mana. Mujur. Tapi makan cukup. Bawa pergi rata pun makan tak cukup, tak marah. Baik. Yang itu yang pertama, dia gugur nafkah. Yang mana yang kerja ni selalu depa negotiate macam tu lah, depa bincang macam tu. Okey, tak apa, tolak sebelah. Demikian juga isteri yang menggugurkan hak dia seperti apa? Sebab itu ada cerita yang nikah misyar tu.
Nikah misyar. Dia berkenan sungguh dengan laki tu. Tapi laki tu, abang aku tak ada apa nak nikah dengan hang. Dia kata, saya bukan nak duit, saya nak abang. Demam kita. Saya boleh nikah dengan abang pun jadilah. Yang ni dia panggil nikah misyar. Sara yasiru, siar. Nikah untuk berjalan dia. Buat meneman tidur. Kalau nak menikah dengan abang, duit saya pun tak tahu nak tak mana lah. Tak payah duk kira lah duit abang. Silap hari bulan. Ada tuan-tuan. Ada. Yang dia pergi menikah dengan ustaz tu, dia pergi tanggung ustaz tu. Bukan ustaz tu saja, dengan bini-bini ustaz tu pun dia tanggung. Pasal dia adalah orang perempuan yang sangat kaya. Dia kata, abang kahwin saya nak cari tu imam ya. Faham tak tu imam? Dia cari tu imam. Tu imam tu kata, saya pun allowance tak banyak. Makmum seorang tu ada dah. Tambah lagi satu makmum. 800 setengah kerak dua, boleh seorang 400, nak tanggung ke mana? Tak apa abang, nikah dengan saya tambah 800 ke atas. Bagi pula allowance dekat madu pertama, allowance khas 500 tiap-tiap bulan. Mau atau tidak? Orang perempuan bertetak tak mau. Dia memang banyak 5 juta pun tak ada hari nak bagi. Melainkan dia memang tak cinta tabiat dia macam tu lah kan. Okey, baik. Seorang perempuan dia gugurkan hak dia. Demikian kalau contoh giliran pun dia boleh. Seperti Saudah, isteri Nabi. Dia kata kat Rasulullah, dia hanya nak Rasulullah ni sebagai suami dia. Dia hanya mahu bersuamikan seorang Nabi. Dia pun dah tahu dia uzur, dia telah tarik giliran dia, dia telah beri giliran dia kepada Aisyah, dia yang tak mau. Bukan Nabi tak pi, Nabi pi. Boleh juga macam tu. Contoh tuan-tuan menikah dua. Bini tuan-tuan yang satu 66, 67 dah tua lah. Dia kata, abang balik Sabtu Ahad dah. 5 hari lagi tak payah balik. Tak apa ke? Aku nak tanya hang elok-elok ni, sagi aku takut mangkit di padang mahsyar, duk sengit. Bagi hang habaq tahuan, betul ke hang suruh aku balik orang muda 5 hari? Boleh 5 hari. 2 hari je balik kan? Habaq betul-betul. Amboi, dia pun tanya 3 kali. Jangan tanya banyak-banyak tuan-tuan. Sekali dia kali balik 2 hari orang muda, 5 hari kat dia. Awak tak teriak. Boleh, pasal dia gugur kan. Baik, saya nak cerita apabila seorang wanita dia tak mau mahar. Barangkali Ummu Sulaim dia tak mau Kita boleh faham Ummu Sulaim kata, hang masuk Islam cukup tak payah duk bagi cincin belah rotan ke gelang ke apa, tak payah bagi, hang masuk Islam free of charge. Dia yang tak mau, tak ada siapa boleh paksa. Yang bapak pun nasihat sikit-sikit sudah betul ke hang tak mau? Hang pun bukan tak elok lagu mak hang juga dulu. Mak hang pun minta kat aku 4,000, takkan hang tak minta apa? Dia susah hati pula. Rupa-rupanya kita tahu pasal apa dia susah hati. Dia nak ambil duit tu bayar catering. Biapilah nak dia tak mau. Dia kata, macam mana ustaz nak bayar catering? Hang minta belanja tu ikut hang. Mahar. Nabi kata apa? Sebaik-baik wanita. Nabi kata sebaik-baik wanita yang terbaik, aisaruhunna mu'nah. Atau kama qala, orang yang paling mudah maharnya. Ini dan cerita Piramli tu kan. Cerita apa? Cerita Piramli tu, tengoklah. Cerita apa tu? Yang depa duduk rumah dekat-dekat tu, yang orang polis pun berlakon tu. Kan? Yang bergaduh cincin berlian tu kan. Kan depa tengok sebelah tu, kan dia duk bincang cincin berlian sudi nak kahwin. Yang sebelah tu bergaduh. Pasal apa bergaduh? Ni mak kau lah punya pasal minta mahar belanja. Hutang ceti pun tak boleh bayar. Anak 6 dah. Kan cerita tu tuan-tuan tengok cerita, nampak faedah apa ni? Pengajaran banyak. Saya tengok ambil pengajaran lah. Baik, sambung tajuk kita. So, dia kahwin dengan Ummu Sulaim. Dia dapat anak dia yang kita baca yang cerita ni Abu Umair. Biasa dengar tak Abu Umair? Abu Umair ni adik Anas. Dialah Abu Umair bin Abu Talhah. Dia ni lah yang mati ni. Kan Nabi melawak dengan dia kan?
Dia duk main burung tu, yang hadis ulama kata boleh belah burung tu. Hadis ni lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang Nabi tanya, "Madza fa'ala Nughair ya Aba Umair?" Burung kau duk buat apa tu? Burung dia mati, dia sedih. Dia mati. Abu Umair ni dalam cerita ni dia mati. Dia adik pada Anas. Anak Abu Talha, Anas, apa dia? Ummu Sulaim menikah dengan Malik, dapat Anas. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha, dapat Abu Umair. Dapat Abu Umair ni. Dapat Abu Umair. Dia kata yashtaki. Dia anak dia duk habaq, dia sakit. Tuan-tuan, sehari dua ni ramai anak-anak kita sakit. Sakit. Sebahagian besar, kadang-kadang tuan-tuan, Quran kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Saya kadang-kadang tengok anak kita ada anak, orang lain ada anak kita sakit, tapi yang memujuk kita, yang menenangkan jiwa kita apabila kita membandingkan apa penderitaan, kesakitan anak kita berbanding dengan apa yang ditanggung oleh orang lain, lebih besar penanggungan dia. Quran kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Quran kata kami akan menguji. Sebab itu saya tahu tak ada manusia lah dalam dunia ni yang tak ada masalah. Hatta orang kaya sekarang pun penin. Tuan-tuan bayangkan, orang kaya pun penin, tambah kita yang kaya ni. Jumpa orang kaya, dia kata lah projek pun tak ada. Dia kata barang mahal. Dia kata buat projek pun rugi lagi. Yang meniaga, cara meniaga, barang mahal. Bila naik barang, orang tak mau makan. Pergi restoran, dia kata tak ada orang duk simpan duit. Setiap orang ada masalah. Meniaga, cara meniaga. Orang yang kerja makan gaji, cara orang kerja makan gaji. Yang ada anak, cara ada anak. Yang demam tak berhenti sat. Pergi hospital. Ini kehidupan. Dunia ini darul ibtila. Tempat Tuhan menguji manusia. Maka cara kita nak tenangkan jiwa kita, tuan-tuan, saya kadang-kadang baca, ada orang yang Allah uji anak dia sakit, lebih teruk pada kita. Ada anak di kalangan ustaz-ustaz kita yang kanser anak dia, yang berulang pergi Kuala Lumpur buat kemoterapi. Anak kita baru demam ya, makan antibiotik lega, tu pun boleh berlari elok lagi. Kita dah rasa berat dan rasa teruk. Ada sebahagian sampai lah tak tahu penyakit apa, pergi sana pergi sini, masuk ubat. Agama ajak kita tengok orang yang lebih susah, kurangkan mulut kita daripada komplain sangat ni. Dalam dia duk komplain, dalam dia duk meniaga, dia duk komplain. Kita tanya macam mana? Habis juga. Syukur tak ada. Hadirin mukminin. Quran kata walanabluwannakum. Kami tetap pasti sesungguhnya tak ada orang yang sunyi daripada ujian. Hatta Nabi, hanya anak dia seorang saja yang meninggal lepas dia. Yang lain semua wafat sebelum dia. Seorang saja yang meninggal selepas dia wafat. Selepas baginda wafat, Fatimah sahaja yang hidup. Sebelum Nabi wafat, semua meninggal dulu. Bahkan ada yang meninggal. Ibrahim, Qasim, meninggal ketika kecil. Dan anak ni tak ada duk cerita lah. Semua orang tahu betapa besarnya anak tu. Hadirin mukminin. Baik. Kemudian dia kata fa kharaja Abu Talha. Abu Talha ni dia tak duduk rumah sangatlah, dia keluar. Tabiat singa. Saya nak sebut orang jantan ni, dia jangan duduk di rumah. Dia kena keluar. Kerana singa itu akan lebih tangkas. Tuan-tuan cuba tengok singa yang dalam zoo dengan singa yang di hutan. Pasal itu laki-laki ni dia kena suruh keluar. Keluar pergi ke tempat yang ketahuan lah. Dia kata ni mak hang, hari Sabtu ni masjid nak buat gotong royong. Tak payah duk pi lah. Ada orang ramai dah. Duk meliti dengan dia. Tak boleh, suami kena bagi terlibat. Pergi.
Dia nak pergi mengai ke, dia nak pergi masuk hutan ke, pi. Bagi dia jadi singa di hutan yang tangkas. Ini dia duduk dengan singa ni. Aum sikit. Ya. Jangan jadi singa di sangkar, jadi singa di hutan. Sahabat-sahabat semua keluar. Kan? Kerana Quran kata waqarna fi buyutikunna. Yang disuruh duduk rumah itu isteri. Isteri tabiatnya ada rumah. Di rumah, suami dia keluar bercari makan, keluar pergi cari kerja, keluar dakwah, keluar apa semua, dia keluar. Tabiat dia keluar. Tabiat dia mengembara. Dia pergi. Kan? Tapi kalau dia keluar rumah ni, pergi rumah lain ustaz, yang tu saya tak tahu. Jangan duk buat pasal, jangan duk kek dengan ustaz. Ustaz lah macam-macam cerita. Kan? Takut kita. Faqarabat, okey, lepas tu faqubida as-sabi. Mati. Abu Umair ni mati. Sakit sampai mati. Tu dia tuan-tuan, besar. Pasal tu Quran kata wa naqsim minal amwal wal anfus. Anfus, antara ujian yang paling berat, kehilangan harta dan kehilangan nyawa. Mati anak dia ni. Dan dia sangat sayang anak seorang tu. Yang Anas ni anak tiri, yang ni anak kandung. Dia sayang. Dia kali balik-balik dia kata macam mana anak dia? Tengok dia kata tadi, "Madza fa'ala ibni?" Macam mana anak aku? Anak okey. Kita pun balik-balik tanya anak, betul tak? Anak kita macam mana? Okey ke? Okey lah anak. Kan? Baik. Lepas tu sambung balik. Qalat Ummu Sulaim. Dia balik-balik dia tanya anak dia macam mana? Anak dia mati tapi Ummu Sulaim tak habaq. Dalam sebahagian riwayat Ummu Sulaim kata apa? La tuhaddithu Aba Talhata bibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Nih, siapa jangan duk pi habaq kat Abu Talhah. Kata anak dia mati. Dia habaq kat ahli keluarga dia yang lain, hampa jangan duk cerita, hampa jangan duk habaq, biar aku yang habaq. Pasal aku ada cara. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan kita kena jaga-jaga. Jangan duk buat terkejut terkempak. Saat lagi mati seorang jadi mati dua. Dah tahu mak tu lemah semangat, jantung ke apa ke. Jangan, kalau pak mati jangan duk habaq, ada cara dia. Pak mati telefon kat mak, habaq. Mak, pak mati. Terkejut kau tu mati sorry. Ya, ada cara dia. Baik, dia kata jangan. Balik mari Abu Talhah tanya, macam mana anak aku? Abu Umair macam mana? Dia kata, tengok jawapan dia. Huwa askan makan. Anak engkau berada dalam keadaan yang lebih tenang, lebih sakinah, lebih baik daripada sebelum. Artinya dia kata apa? Anak kau okey sekarang, lebih baik, lebih tenang. Memanglah. Sakit, akhirnya mati. Sakit kan? Aduh, mati sengah. Tenang. Faqarabat ilaih al-asha. Yang kata Ummu Sulaim ni, dia boleh kontrol dia punya, yang ni yang kita panggil redha. Dia bukan saja sabar, dia redha. Balik mari lelaki dia, tanya anak dia. Kalau kita tuan-tuan, anak baru demam, dia tak ketahuan mana dah. Ayau lah apa, ni lah apa. Makan tak lalu, laki pun tak kisah dah. Ni nak cara ke anak ni. Tapi Ummu Sulaim balik mai laki dia, dia tak cerita sepatah pun. Dia bawa mari qarabats, dia hidang makan malam, dinner. Anak mati, hidang dinner. Fata'asya, makanlah. Summa asaba minha. Lepas tu tuan-tuan apa berlaku? Bukan setakat dia bagi makan, dia tak habaq. Kalau kita habaq mungkin tak lalu makan, mungkin jadi masalah apa semua. Dia kata biar makan dulu, bagi tenang. Yang ni tuan-tuan orang panggil bijaksana. Isteri yang bijaksana, dia bercakap dengan suami dia pada masa dan keadaan yang sesuai. Bila suami balik mai, tengok dulu, nak cerita apa tengok dulu, relax dulu. Tak dan kawan tu punya duk serabut ni, orang buat kerja tak bayar, klaim tak dapat, dari kereta belaga apa kau balik-balik main ni nak cerita bagi apa sembok beram. Tak boleh. Dia tak. Khadijah, tengok Khadijah, cantik Khadijah.
Balik mai takut, Nabi getak takut. Dia tak tanya. Dia tak tanya pun. Khadijah tanya ke tak? Tak. Nabi balik, selimut. Dia ambil selimut, dia selimut. Dia tak tanya pasal tak sesuai. Jangan jadi lagu bini Alibaba. Wang mas siapa ganda? Kawan ganda. Kawan ganda yang mana ganda? Banyak tanya pula. Kan? Dia tanya, kita yang tengok geram perempuan ni. Kan? Jangan tanya. Tambah kalau dia balik sengap, jangan tanya apa lagi. Duk balik pi tang mana tu duk buat sengak pula. Amboi. Yang ni yang tuan-tuan, mula tak jadi apa, dia akan jadi bari relax. Balik sengak, kita pun buat sengak, jangan tanya. Biar dia cerita. Biar dia cerita. Jadi selimut Nabi apa semua, lepas tu Nabi dah relax, Nabi cerita. Bila Nabi cerita, dia respon, nampak? Nabi kata, aku jumpa ni apa semua. Tak ada benda buruk. Engkau orang yang suka tolong orang miskin, engkau bantu anak yatim, akhlak baik, tak pernah cakap bohong. Takkan Allah nak buat tak elok kat engkau? Tengok reverse psychology. Dia tenangkan lelaki dia. Dia tak kata, tu dia lah. Pi duduk go mana? Kelam-kelam, sorang-sorang, duk buat takut-takut. Dia tak hantam. Dia menjadi penenang. Sebab itu isteri ni, suami isteri ni, dia kata apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya rasa kena stres isu ni. Saya rasa kita kena tekankan soal ni kerana dalam dunia kita hari ni, dalam caca merba, dalam segala lintang pukang yang ada, antara benda paling bahaya adalah rumah tangga. Yang kita tengok sekarang ni serabut. Mungkin kita dalam bab-bab lain kita tekan soal ilmu, soal apa, tapi soal rumah tangga orang Islam ni kena jaga. Soal pendidikan anak-anak kita tak mau. Dalam kita duduk jaga hukum hakam, dalam kita duduk semayang, kita kena ambil peduli juga anak-anak kita. Kita kena ambil reti juga anak-anak kita ni. Lagu mana semayang mereka, mengaji mereka, dengan siapa mereka berkawan. Kena cek, kena jaga. Sebab ini tanggungjawab. Saya bimbang tuan-tuan, kita duduk berasa kita dalam keadaan yang selesa. Dalam masa yang sama, kita tak sedar anak-anak kita sedang rosak. Anak-anak kita yang kita berikan kesenangan, kekayaan, keselesaan, yang kita bawa berjalan, yang kita bagi telefon, yang kita bagi kemewahan, yang kita penuhi segala permintaan, sedang rosak dengan dunia ini. Sedangkan kita sujud salat di masjid. Ini antara benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab itu syukur kalau kita ada masa dengan keluarga kita. Kita boleh bercakap, kita boleh pantau, ambil reti. Tuan-tuan yang tak ada anak cucu-cucu, ambil reti, tanya. Bagus. Sebab apa? Kerana saya bimbang kita tidak dapat bawa mereka bersama-sama melangkah ke dalam syurga. Yang ni kita takut. Baik, kita sambung. Kemudian dia sambung balik. Dia kata lepas dia dah makan apa semua, sebahagian riwayat dia kata tasanna'at lahu ahsana makan. Ummu Sulaim dia pi masuk bersiap, tasanna'at, dia pi pakai bagi canggih sikit, dia pi bubuh bedak-bedak sikit, spray minyak wangi sikit. Perempuan boleh pakai minyak wangi. Boleh minyak wangi sikit. Dia daring, orang putih kata. Dia keluar dalam sebahagian riwayat kata ta'arradat, dia menawarkan, offer diri dia. Dia memujuk rayu, menggoda suami. Tak salah. Yang dia pujuk, yang dia goda, yang dia seksi itu pada suami dia. Sebab itu saya tak, benda ni tuan-tuan reti sendiri, tak payah kursus pun pandai dah. Kan? Apa salahnya tuan-tuan? Kan? Beli baju-baju seksi ke, kan nak pakai dalam rumah, kan nak pakai di luar. Kan? Tu saya tak cerita lah, tuan-tuan pandai. Okey, lepas tu sambung. Ini boom dia terbang pergi dapur. Boom dia terbang pergi dapur. Dia duduk terbang dalam rumah. Faham? Sambung balik. Yang lelaki pun bagi ketahuan, bagi elok kan. Cukok misal sikit, handsome, bau minyak wangi sikit, kan. Berus gigi, kumuk bagi wangi kan. Dapat pahala tau. Nabi kata wa fi kulli bud'i ahadikum sadaqah. Dalam riwayat Muslim kan. Nabi kata setiap kali kamu bersama dengan isteri kamu, Allah akan berikan pahala sedekah. Baik,
Hadirin mukminin, kita sambung balik. Lalu mereka pun bersamalah pada malam tersebut. Pada malam tersebut. Lepas tu tuan-tuan, falamma asbaha, dia pun habaqlah kat bini dia. Dia habaqlah dekat laki dia. Tengok cara dia habaq dekat laki dia dalam sebahagian riwayat, dia kata cantik, dia kata. Dalam sebahagian riwayat dia kata macam ni. Dia kata dia kata dekat isteri dia, dekat suami dia, sekiranya suatu kaum memberi pinjaman kepada kita satu barang, bagi pinjam satu barang kepada kita, lepas tu dia minta balik, kena tak kita bagi? Dia tak cerita lagi, tapi dia guna awal tadi pun, dia bukan bohong, dia tauriah, dia panggil. Anak kita macam mana? Okey maksud dia mati. Okey laki dia faham, sihat. Betul tak tuan? Jadi kita tak boleh kata dia bohong. Cuma kawan tu yang silap faham. Nampak? Baik. Kemudian jawab Abu Talhah, dia kata apa? Dia kata kalau orang minta balik barang, kita kena bagilah. Dia kias. Baru dia buka cerita. Betul lah, kalau orang minta kita kena bagi balik, dialah barang orang. Sebab itu tuan-tuan, kita, anak-anak kita, harta benda kita milik siapa? Milik Allah. Sebab itu bila anak kita mati, rumah kita terbakar, harta kita hilang, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepada Allah kita balik. Inna lillahi wa inna. Kita bila sedar hakikat semua ini milik Allah, pinjaman Allah, dia berhak untuk ambil balik. Masalah kita buat kata. Tuan-tuan pinjam cangkui orang. Kawan tu, masalah sekarang ni, peminjam jadi macam tuan milik. Yang bagi pinjam pula macam nak pi pinjam. Boleh aku nak pi ambil balik cangkui aku? Uish, apa ayat tu ambil ya? Cangkui yang. Jadi Allah Ta'ala ni dia berhak untuk ambil balik. Pasal tu hak dia. Pasal tu kita kadang-kadang ada orang yang dia bagi anak, ada orang yang dia tak bagi, ada orang dia bagi rezeki kot tu, ada, pasal dia punya hak dia. Tuan-tuan pi rumah kenduri, door gift tu dapat sama. Tuan-tuan pi, dia bagi ayak ni ya. Sebelah tuan-tuan, bapak dengan ayak, dapat dengan kotak apa semua, banyak sikit lah. Boleh tuan-tuan tanya, ni pasal apa saya dapat ni? Awak tak dapat so. Weh, awak dia nak bagi banyak orang ikut. Kalau dia jawab lagi, kita teriak tak berlaku. Dia bagi RM10, bagi RM1. Azan untuk Ilan. Saya sambung. Lepas dia tahu anak dia mati tu jadi macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bismillah. Kemudian dia kata, falamma asbaha igtasala, paginya dia bangkit, dia mandilah kerana semalam mereka bersama. Dia telah menggauli Ummu Sulaim pada malam tersebut. Falamma arada an yakhruja a'lamathu annahu qad mat. Elok dia nak keluar, dia habaqlah. Macam saya cerita tadi, kata anak dia mati. Tapi sebelum tu dia buat kiasan. Hadirin mukminin, pasal itu manusia, saya sebut tadi sebelum kita azan, apabila kita sedar hakikat ni milik Allah Azza wa Jal, apabila sampai masa dan ketika Allah ambil balik, kita redha dengan ketentuan Allah. Dia kata, Ummu Sulaim kata, Allah telah bagi engkau untuk bersama dengan anak engkau ni selama beberapa tahun. Sebagai riwayat kata, dia mati masa tu umur 5 tahun. Dapat dan 5 tahun. Ada orang tuan-tuan, ada tak sampai sebelum lahir. Ada yang beberapa hari, lahir beberapa hari, tak dan pegang lagi mati. Tak cukup bulan dan sebagainya. Dapat 5 tahun ni kira okey. Bagi yang kita kadang-kadang tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi harta, tak tahu berapa lama. Lepas tu Allah ambil balik. Kan? Ada yang Allah tak bagi langsung. Bukan kata 5 tahun, 5 hari pun tak ada. Yang ni pasal tu kita kena unzur. Nabi kata kat kita, unzur man huwa asfala minkum
tengoklah orang yang lebih bawah daripada kamu. Itu akan lebih menimbulkan syukur. Nampak? Baik. Kemudian kita sambung. Lepas tu dia habaq fasalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana minhuma. Dia pun ceritalah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia telah berlaku pada keluarga dia, bini dia buat menjadi, dia macam rasa galat. Awak tak habaq siap-siap. Awak tak habaq awal-awal. Dah pi makan lena bersama apa semua ni, dia macam galat. Dia marah anak dia. Dia macam nilah. Kan? Kemudian Nabi kata, Nabi tanya, a'rastum laila, hampa bersama ke semalam? Bersama ke? Dia kata ya, na'am. Nabi kata, la'alla Allah an yubarika lakuma fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah berkat hubungan semalam. Perhubungan hampa semalam ni mudah-mudahan Allah memberkati. Berkat sungguh tuan-tuan. Pada malam tersebut Allah rezekikan kepada Ummu Sulaim untuk mengandung semula. Jadi adik kepada Anas yang baru ganti siapa? Abu Umair. Tu yang dia kata lepas tu Ummu Sulaim mengandung. Pasal Nabi doa berkat tu. Dapat anak lahir. Laki juga macam ganti. Banyak cerita kita dengar kan. Lepas meninggal, lepas tu dia mengandung, dapat anak, seolah-olah ganti kepada yang diambil. Pasal itu bila berlaku kematian kita kata apa? Bagi Allah inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Kita sebut tak masa mati tu? Bagi Allah apa yang dia ambil dan bagi Allah apa yang dia bagi. Pasal itu dia kata dekat dia kata kat Abu Talha, bersabar dan kau harapkan pahala. Harapkan pahala kepada Allah Ta'ala. Baik. Lepas tu dia dapat anak, dia bawa anak tu pergi kat Nabi. Dia kata dekat Anas, jaga, jom kita pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Nabi pun ambil budak tu. Nabi ambil budak tu, lepas tu Nabi tanya, ada bawa apa-apa tak? Dia kata, na'am, tamarat. Tamar, bawa tamar. Lepas tu Nabi SAW ambil tamar tu. Ambil tamar yang dibawa tu, Nabi buat apa? Nabi telah masukkan ke dalam mulut dia. Kunyah. Nabi kunyah tamar tu. Lepas tu Nabi faja'ala fi sabi. Nabi telah masukkan tamar tu, Nabi buat masuk dalam mulut dia. Nabi kunyah bagi lembut. Bercampur kurma tu dengan ayak liuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ambil kurma tu, Nabi masukkan ke dalam mulut budak tersebut. Wa hannakahu bih. Nabi melakukan tahnik. Hannaka yuhanniku tahnik. Nabi tahnik budak tu. Ini syariat tahnik ni. Pada hari dia dilahirkan, bawa mari tahnik. Kan? Tapi kita, para ulama berbeza pendapat tentang sunnah tahnik. Adakah dia perbuatan khas untuk Nabi? Pasal ayak liuk Nabi barakah. Tapi kita tak ada kias lah pada ayak liuk selain daripada Nabi tu dak lah. Kan? Habis sangat tuan-tuan. Kalau kita tujuannya mungkin untuk melembutkan kurma tu. Budak kalau buah kurma tu lekat pergi dia lah. Kan? Tuan-tuan cari orang-orang yang saleh, bagi buah kurma. Pasal manis. Lepas tu suruh dia lenyek, suruh dia lembutkan, suruh dia bubuh dalam mulut tu. Nak ikut sunnah, boleh. Lepas tu suruh dia doa. Doa lindung daripada setan, doa lindung daripada penyakit berbahaya, doa lindung daripada ain, sihir. Bawa budak tu pergi jumpa orang saleh. Orang saleh, suruh dia doa 4 benda. Minta lindung daripada syaitan, minta lindung daripada pandangan mata yang jahat, minta lindung daripada binatang yang berbisa, minta lindung daripada perbuatan sihir dan perkara yang tak diingini. Kan? Jadi Nabi pun doa. Tuan-tuan, wasammahu, Nabi menamakan terus budak tu dengan nama Abdullah. Abdullah.
tuan-tuan Abdullah ni dia dikatakan sebahagian riwayat kata Abdullah telah menikah dan dia telah melahirkan, bukanlah dia tu isteri dia lah. Nabi kata Allah berkat anak yang hampa dapat malam tu. Allah berkat. Abdullah tu lah berkat dah Abdullah tu. Dia ada 9 orang anak. Tis'ata aulad. Dia ada 9 orang anak. Dalam riwayat tu kata apa tuan-tuan? Dalam riwayat tu kata fara'aitu lahuma tis'ata aulad kulluhum qad qara'al Quran. Allah telah memberikan 9 orang anak kepada Abdullah tu. Kesemua anak Abdullah tadi ni qara'al Quran, menghafal Al-Quran. 9 orang. Allah ambil seorang. Allah ambil Abu Umair, Allah ganti 10. Allah ganti Abdullah dan 9 lagi anak daripada Abdullah tu. Bukan 9 biasa-biasa. Sekulluhum, semua tu daripada nombor 1 sampai nombor 9 hafiz Quran, hafal Quran. Habis meta berkat doa Nabi. Dan pasal apa? Pasal apa keturunan dia elok? Pasal apa keturunan dia baik? Pasal apa keturunan dia berkat? Pasal apa keturunan dia Allah jaga? Tengok mak dia macam mana? Tengok ibu dia. Sebab itu salaf kata apa? Benda yang paling besar aku buat baik pada seorang anak. Dia kata dekat anak dia, benda yang paling besar aku buat baik kat hang tahu dia? Aku telah memilih ibu yang terbaik. Maksudnya sebelum aku menikah, aku bukan menikah. Sebelum aku menikah, aku bukan menikah. Aku bukan memilih hanya semata-mata untuk jadi isteri. Tuan-tuan, ni benda besar ni, kata-kata ni tuan-tuan kena jadikan renungan. Dia kahwin dengan satu orang perempuan bukan semata-mata dia tengok Denny boleh jadi bini ya. Atau tuan-tuan pergi tengok Denny boleh buat bini ya. Bukan takat tu saja. Siapa yang baca takat tu tak berapa nak elok lah, tak berapa nak bagus ya. Dia kena kata apa? Perempuan ni boleh buat bini dan bagus sebagai seorang ibu. Kalau buat bini belum tentu dia boleh jadi ibu. Ramai orang boleh jadi bini yang baik, bini yang elok sesuai dengan mata kita. Segok pasal apa hang berkenaan dia segok, panggil tak elok. Macam mana dia nak jadi ibu yang baik? Sebab itu kita bukan sahaja bila kita kahwin tu, kita bukan sahaja memilih wanita untuk menjadi isteri kita. Kita sedang memilih wanita untuk menjadi ibu kepada anak-anak kita. Yang menentukan corak anak-anak kita tu, perempuan yang lagu mana, itu di tangan kita. Pasal itu dia kata benda yang paling hang kena terima kasih kat aku telah pilih ibu yang terbaik. Hadirin mukminin, mudah-mudahan daripada benih Ummu Sulaim yang kita baca tadi, yang sangat sabar, redha, bahkan Nabi ni sangat suka Ummu Sulaim. Dia suka Ummu Sulaim, doakan Ummu Sulaim pasal apa? Kita tengok pun kita tahu. Sehingga dalam sebagian riwayat kata aku mendengar suara di syurga. Suara siapa? Rumaisa, suara Ummu Sulaim. Mudah-mudahan tuan-tuan, wanita-wanita yang berada di sini dan yang menonton secara live, marilah kita jadikan role model kita. Banyak sangat dah dia nak ikut kawan nu, dia nak ikut Insta famous ni. Ni Ummu Sulaim ni tak ada Instagram ni, Ummu Sulaim ni tak ada TikTok ni, tapi ini role model yang terbaik. Jadi Ummu Sulaim, walaupun dia tak ada produk tudung Ummu Sulaim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.